Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah tuan-tuan, bertemu kita lagi di dalam rancangan Al-Kuliah. Dan pada kali ini tuan-tuan, kita akan membaca satu tajuk, Bab ma jaa idza ja'akum man tardawna dinahu fazawwijuhu. Sebelum daripada itu, marilah kita sama-sama berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya menambahkan lagi keberkatan majlis ilmu kita pada hari ini. Baik, sama-sama tuan-tuan kita berselawat ke atas Nabi kita. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Pandai ke selawat abang ni? Pandai? Boleh selawat? Mai. Kita hari ini bersiaran daripada Masjid Al-Hidayah tuan-tuan, Jalan Baru Taman Pau. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Tuan-tuan, kita baca hadis Nabi SAW. Baik, yang di rumah pun boleh ikut kami semua untuk membaca. Baik, tuan-tuan ikut saya baca. An Abi Hatim Al-Muzanni qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa ankihuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ard wa fasadun. Qalu ya Rasulullah wa in kana fihi qala idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihuhu thalatha marratin. Baik, daripada Abi Hatim Al-Muzanni katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila datang kepada kamu orang yang kamu sukai agamanya dan perangainya, maka nikahkanlah olehmu akan dia. Jika tiada kamu sekalian perbuat, nescaya jadi fitnah di bumi dan akan berlaku kebinasaan. Maka kata sahabat, ya Rasulullah, dan jika ada padanya sekalipun? Maka jawab Rasulullah, apabila datang akan sekalian kamu orang yang baik yang kamu sukai pada agamanya dan pada perangainya, maka nikahkanlah dia. Dan Nabi mengulang perkataan ini sebanyak 3 kali. Fankihuhu, fankihuhu, fankihuhu. Nikahkan anak kamu, nikahkan anak kamu, nikahkan. 3 kali Nabi ulang. Tuan-tuan, hari ini kita akan membicarakan tentang siapa jodoh, bila jodoh sampai. Sebab hari ini ada orang yang mencari-cari jodoh. Dan hari ini tuan-tuan, jodoh dicari sejak usia 13 tahun. Yang benar faham, tak faham sudah. Agak-agak cinta ditolak, macam-macam benda sekarang ni buat tuan-tuan. Jabatan Pulau Pinang dekat je sekarang. Kadang-kadang bercinta bukan pada umur. Umur baru dah jenang. Seluar dalam mak beli lagi.
Tiba-tiba dah nak kahwin dah, bercinta pula dengan budak darjah 4. Adakah ini jodohku? Jodoh apa? Engkau baru je bersunat mat, buat tenang mat. Ada orang yang merasakan bahawa jodohnya itu bila bertemu dengan seorang lelaki, bertemu dengan seorang perempuan, hatinya berdebar-debar. Dia tengok saja, Allah, mata bertentang, kasih pun mulai mendatang, siang dan malam rasa terbayang. Itu tahun 50-an Abang Haji. Yang sekarang bila jumpa dah di doa ni lain tuan. Adakah bila macam itu yang dikatakan jodoh aku sudah sampai? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam hadis ni Nabi nak bagi tahu kepada kita macam mana yang dikatakan jodoh tu sampai kepada kita, cirinya. Yang macam mana yang kita nak tunggu, orangnya macam mana yang kita tunggu. Ada orang yang nak menunggu, saya ustaz kalau saya nak kahwin saya nak yang macam ni, kalau tak ada yang main minang macam ni saya tak mau. Saya ustaz kalau nak nikah ustaz, saya nak anak saya ni menikah dengan orang yang gaji besar. Agak-agak gaji kecil ustaz tak payah menyemak ustaz. Saya ustaz kalau saya nak kahwin ustaz, saya cari yang banyak bulu dada ustaz. Kalau boleh daripada pusat naik ke muka ustaz. Saya kata akak kalau macam itu punya banyak bulu, akak orang hutan kak. Lagi banyak bulu kak. Di sinilah tuan-tuan dia mengajar kepada kita bagaimana yang dikatakan jodoh yang sesuai. Dan kalau orang tu datang minang anak kita, itulah jodoh yang terbaik kepada dia. Baik, hadis ni begini, ketahuilah wahai saudara, telah mengajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan sahabat-sahabatnya yang ada anak perempuan. Jika sekiranya datang orang meminangnya, janganlah pandang lain daripada dua. Pertama, agamanya, dan yang kedua, perangainya. Yang pertama Nabi pesan kepada kita dua benda. Man tardawna, yang kamu suka kepada apa? Dinahu, agamanya, wa khuluqahu, dan akhlaknya. Dua benda ni abang-abang kalau datang minang anak kita, orang ni lengkap dua benda ni, okey. Akak-akak kalau ada anak lelaki, anak teruna main minang anak kita, dua sifat ni ada pada budak lelaki tu. Agamanya bagus, akhlaknya bagus, kata Nabi, terima. Jangan duk tolak pula, duk tanya pula, mak dia kerja apa mak? Tak tahu je apa tahu. Mak cuba tanya mak, so-so ada lah. Dia suruh mak dia pergi tanya kat anak teruna, so-so ada. Kenapa buat lawaknya tu? Yang kak dia pergi duk ngundak kot tingkat nako, pakai kereta jenis apa? Nak tengok dia kata apa? Main-main pula naik Honda Cup 70. Engkau pun patah, gelap masa depannya kata. Engkau main duk ikat dengan getah, mesti lama tengok ada dulu-dulu. Naik start motor patah, ikat dengan getah. Main minang anak kita naik Honda Cup, ikat getah pula ekor dia. Pakai tak ada. Tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis ni, jangan tolak dua benda ni. Dua benda ni kalau mai pada kita, dua sifat ni ada pada kita. Pertama, agamanya. Agamanya apa? Bagus pada agamanya. Memahami agama, mengamalkan agama. Dan tuan-tuan kena faham, agama di sini bukan makna ustaz. Jangan faham ustaz tu imam, tu siap, tu lebai. Tak. Siapa-siapa yang ada agama yang bagus, terimalah. Jangan kata pula siapa main minang anak hang ni pemandu Grab. Apa masalah pemandu Grab? Yang main minang anak hang siapa? Duk menega burger. Yang minang anak hang siapa? Tu duk menega tu Kupang. Saya pergi Johor baru ni sepanjang jalan Kupang je tuan. Duk menega Kupang. Bagus tak agama dia? Baguslah. Alhamdulillah, agama dia bagus. Dia mengaji agama, dia faham agama, dia mengamalkan agama dia. Itu maksud dia. Sama ada dia cikgu sekolah ke, dia driver taksi ke, dia polis ke, dia kerja kilang sekalipun, kalau dia mempunyai fahaman agama yang baik, silakan. Satu syarat telah dipenuhi. Ustaz, bagaimana yang dikatakan agama tu bagus ustaz? Yang itulah nama dia kena berisik. Kalau orang datang minang anak kita, jangan terus terima. Tengok serban besar bakul.
Abang, tepat pilihan kita. Buat tenang lah makcik. Tengok janggut pula lah. Alim main Mina tu mata pejam. Duk main tasbih. Saya ni main Mina nak subhanallah. Baik sungguh lah. Buat tenang lah makcik. Dia bukan macam tu. Baik, bagaimana kita nak tahu yang dia ni ada pahaman agama ataupun tidak? Nombor satu, bila mak bapak dia main minang kita, lepas tu kita cakap, kami tak dapatlah nak bagi keputusan, nak terima ke tolak ke awak, sebab kami rasa kami nak kena pergi belah pihak lelaki pula. Kami pun nak kenal juga pihak lelaki lagu mana, rumah kat mana, tangga berapa, pintu berapa, nak kena kenal. Itulah cara dia. Bukan boleh main terima terus. Setengah orang dia main terima terus, siap letak belanja berapa, dekat nikah berapa, belanja hangus berapa, belanja terbakar berapa. Tosah lagi, sabar dulu. Akak-akak buat tenang. Sabar, kami pergi dulu. Bila nak main? InsyaAllah minggu depan saya free, 27 hari bulan saya boleh main. 27 hari bulan main pula. Mai pula tengok rumah dia macam mana, perangai di rumah macam mana, keadaan dia macam mana. Oh, memang baik ustaz. Dah lepas mai ke rumah dia, mai masjid. Tanya Tok Imam. Ni Tok Imam Kariah ni kan? Saya. Ni mai dari mana lah? Kata Tok Imam, kami mai balik pulau. Saja pergi ziarah ni nak ada ni lah. Nak tanya sikit, anak Pak Mat Tempe tu okey kan? Pak Mat Tempe banyak hak macam tu, yang pekak tu. Oh, dia kata Pak Mat Tempe tu bagus. Anak dia tu kerja pejabat tanah tu. Nama Rosli ke apa ke? Betul. Rosli okey ke? Awak tak okey pula. Saya kalau tak ada jadi imam cuti dia. Oh, Rosli tu bagus. Tolak doa apa pun boleh. Doa makan, doa naik geret, semua dia hafal tu. Rosli tu bagus lah. Tak pernah tolak sembelih korban dia. Semayang subuh dia, buka tingkap pintu masjid semua dia mai. Oh, itu tak kata dia pergi Mina orang balik pula. Baru ni tak tahu. Anak saya dia mai. Oh, kena terima. Nampak? Rupa tu Iman dapat rasuah. Sudah tuan. Malang nasi orang balik pulau ni tuan. Jadi inilah dia. Kalau rasa tak puas hati lagi dengan anak Kariah, dengan Kariah dia, pergi pejabat dia. Jumpa dengan pegawai dia, EO dia, CC dia, dengan GOK, dengan jaga tu pun tanya. Macam mana Rosli ni, okey ke dia? Oh, dia bagus. Agak dia bagus lah. Kami di sini dia jadi pengurusi kelab agama, kelab sukan agama dia. Dia buat majlis-majlis agama, Ustaz Kazim panggil dia. Dia panggil Ustaz Kazim main tu. Bagus pula tu. Sudah tuan-tuan dia ni recommend bagus. Tapi kalau mai ke masjid, Tok Imam bagi tahu. Anak Mat Tempe kah? Rosli dia kah? Tu sahut bagi orang lain lah. Dia ni dengan jangan kata Rosli, Pak Mat Tempe tu tak nak mai masjid. Oh, sudah tuan. Dia tak nak mai depa tu dia payahlah. Hari tu kita buat ceramah, speaker tak bunyi. Speaker atas tak bunyi. Jenuh repair awak belum. Besok baru tahu apa ada orang potong. Siasat punya biasa, Rosli potong. Kata dia, oh, tuan-tuan kalau hak ni tu imam dia kata. Tak sah, dia tak recommend. Pasal apa awaknya hang tanya? Dah dia main bina anak kami nak main tanya lah. Dalam jadilah saya pun tengah mencari. Oh, patutlah dia pergi kutuk orang tu sebab dia nak juga. Dah juga hak tu imam jenis tu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang kedua, macam mana nak tahu dia ni faham agama ataupun tidak? Sebab tu kita kena kenal dia. Temu duga dengan dia, soal dengan dia. Mai dekat kita ni, pakcik nak tanyalah Rosli. Pakcik, siang saya Rosli, malam Ros. Astagfirullahaladzim. Ni penyakit apa pula ni? Siang lain, malam lain nama pula tuan-tuan ni tuan-tuan reject jojo. Tanya dia, ni Li, pakcik nak tanya Li semayang Li no? Semayang cik. Kita orang Islam tak boleh tak semayang pakcik. Subuh ni semayang. Semayang. Berapa rakaat tu? Saya subuh 4 subuh Li 2 ni. Oh sini
Dua no, tempat saya 4. Sudah hentak. Orang macam ni bila tuan-tuan temu duka pun dia tak habis. Yang ketiga, jangan kita temu duka Rusli tu, kita temu duka anak kita Rusnah. Sepanjang hang kenal dengan dia, Rusli ni lagu mana? Hang kenal dia di mana? Hang kenal dia macam mana? Ada tak dalam tempoh ni apa-apa buat? Hang tengok dia ni semayang ke dak, agama bagus ke dak? Di sinilah adik-adik perempuan yang sedang duk tengok TV3 kita sekarang ni. Janganlah duk tengok handsome saja, mata biru, kuning betaut. Ini jenis nak kuning-kuning betaut, rambut pula tutup mata sebelah macam K-pop. Yang tu saja ni nak buat apa? Yang kita nak ialah agama yang boleh bimbing kita. Orang yang boleh bimbing anak kita, yang boleh tolong kita, ni nama dia agama. Sebab Nabi sebutkan, "May yuridillahu bi khairan faqihu fid din." Siapa yang Allah Ta'ala nak bagi jadi baik ni, Allah Ta'ala bagi faham tentang agama. Kalau kita kata, "Ustaz, power saya caring Ustaz." Dia romantik Ustaz. Memang Ustaz, kita Ustaz, Allah, saya dapat dia tu untung sangat Ustaz. Betul caring, tapi kalau tak ada pahaman agama, dia tidak akan membahagiakan kamu. Berapa ramai tuan-tuan hari ni yang dah kahwin? Dulu waktu bercinta, bila makwa telefon suka. Tengok makwa telefon je, pakwa telefon je, lari. Tengah duduk nyembang dengan mak, lari. Wah, tengah makan dengan mak. Wah, itu tengah bercinta. Sekarang dah kahwin, isteri telefon. Berapa ramai yang suka? Cik jawab. Nak apa? Tengah makan ni. Buat ya. Ada tak tuan-tuan jenis tu? Oh, ramai. Sagi ke balik lah. Rakaman 2-3 ni lambat habis. Makanlah dulu macam tak boleh. Nampak tak? Agak-agak akak bahagia dapat jenis tu. Tak bahagia. Sebab itu kita nak orang yang beragama. Sebab apa? Ni, malam ni tuan-tuan. Malam ni saya pakai baju apa cikgu ni? Pelik ingat baju ni entah. Orang bagi kita pakai. Saya pakai songkok hitam, saya pakai baju hitam bunga emas. Ni, Tuan Haji kita ni pakai jubah piah putih. Antara saya lah dengan Tuan Haji, tuan-tuan agak-agak yang mana yang paling bertakwa tuan? Agak-agak lah. Daripada segi pakaian lah, menang kat Tuan Haji. Jubah Mekah, kepiah putih. Nak banding dengan saya ni, Allah, songkok GSP. Ni, geng songkok tinggi ni. Baju batik lagu ni pula, muka pula, bulu banyak pula. Dia pun kata, Ustaz, dulu Ustaz lain sikit awak lah lain. Saya ni tuan-tuan, mereka offer saya berlakon. Saya minta watak Samsing. Saya tak mau jadi ustaz dalam lakonan. Saya kata, kalau hampa terima, saya terima. Dia kata, okey lah ustaz jadi Samsing. Itu yang saya simpan. Saja nak bagi muka garang. Nanti ingat jadi apa? Kasih sengat sama lu. Nampak entah. Saksikan di Pawagam. Ipoh menjerit tuan-tuan nama ni. Kalau nak tengok saya dengan Tuan Haji, menang Tuan Haji banyak. Tetapi adakah Allah Ta'ala tengok pada pakaian saya? Tak. Sebab Nabi sebut, di antara orang yang menilai kita ni baik ataupun tidak, tu isteri kita. Nabi sebut, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik dengan istrinya. Dan kata Rasulullah, aku adalah orang yang paling baik dengan isteri aku. Subhanallah tuan-tuan, masya-Allah. Rupa-rupanya orang perempuan, isteri kita adalah menentukan kita ni baik atau tak baik. Jadi abang-abang saat lagi balik tanya ke isteri, "Mah, abang macam mana? Lama kita kahwin ni hang puas hati tak?" "Tak pun saya tanya akak sekarang siap-siap. Akak puas hati ke dengan orang sebelah?" Dia seorang tak jawab, nampak dia kan. Makna tak apa nak puas hati. Tapi kalau isteri kak puas hati dengan suami, best. Alhamdulillah. Kalau dia letak macam ni, boleh gagah lah ustaz
Tak tahulah nasib malang kat ustaz. Kalau macam tu lah tuan-tuan, kita kena perbetulkan balik. Jadi akak-akak, abang-abang, kalau kita rasa nak bahagia dalam rumah tangga, nombor satu, agama. Tanyalah apa pun dia boleh jawab. Sebab ada isteri tanya, dia kata, abang, hari tu cek mai bulan, saya datang bulan 7 hari bulan, berhenti 14 hari bulan, bersihlah, saya semayang lah. Lepas tu abang 20 Mei pula, 14 bersih dah, mandi semua dah, 20 Mei pula. Ni nak kira darah apa abang? Isteri dia tanya laki dia jawab, mana aku tahu hang punya. Boleh suami jawab, mana aku tahu hang punya. Abang, bila isteri tanya macam tu bang, abang wajib jawab bang. Dia nak tanya kat ustazah, dia malu. Tanya kat Tok Imam, lagi dia malu. Dengan siapa yang dia tak malu? Dengan kita, suami dia. Kalau suami tak boleh bagi jawapan, suami pergi tanya ustaz. Bukan dia kata ambil tanya tu, Ustaz Kazim depan rumah hang. Guna apa dia depan rumah kita? Pergi tanya. Buat abang, kita wakil tak apa. Nanti abang tanya kat ustaz, apa tu penyakit kah, istihadah kah, istikharah kah, apa? Abang, istikharah tu semayang abang. Awaknya malam nikah dengan lelaki bodoh ni juga. Yang akak pilih tu pasal apa? Oi, akak-akak ni kalau dapat suami hak agama bagus, alhamdulillah. Subuh-subuh tak pernah tinggal main masjid. Kakak ingat senang kan nak dapat suami tiap-tiap pagi main solat di masjid. Akak-akak kalau dapat sekarang ni, saya ucap tahniah ni. Berjuta duk tengok kita sekarang ni. Tabik spring akak kalau akak dapat suami yang tiap-tiap pagi subuh pukul 5.30 baca, 5.30 semayang dah dalam masjid, semayang sunat. Dia balik awal. Pengurusi pun tak awal macam ni. Pengurusi naik motor tu berhenti parking, kedai. Dia tengah semayang. Dalam hati dia kata, baru dia tahu siapa main awal. Hei, akak-akak lepas ni kalau dapat suami yang macam tu punya baik agama dia, layan elok-elok. Kain pelikat elok-elok letak, jubah elok-elok letak, singlet elok-elok letak. Tak elok-elok lah. Dia bangkit, dia sembahyang, nak sembahyang subuh, siap lah. Akak dapat pahala. Tapi kalau rajin, akak ikutlah ke belakang. Kadang simpang ke masjid belah kanan, dia belok belah kiri. Rupa pergi rumah isteri nombor 2, janda mana ada. Datuk tak pernah tinggal. Akak boleh cek tak anda mampu mengubahnya? Yang mana faham, tak faham sudah. Adakah dengan agama saja cukup? Duk baluk serban pukul 5.30 pagi. Tiba-tiba dia kejut isteri dia sembahyang subuh. Dia kuih dengan kaki. Oi, man. Duk baluk serban ni, satu ekor serban dia gigit dengan gigi. Kaki duk kuih. Oi, bangun. Duk kuih kaki isteri dah. Rupa-rupanya agama saja tak cukup. Sebab tu Nabi letak nombor 2, akhlak. Berapa ramai orang yang baik pada agama, berapa ramai orang yang faham pada agama, berapa orang yang mengaji agama, berapa ramai orang yang suka main mengaji, tapi perangai buruk, sombong, belagak, samsing, kedekut. Jangan. Baru ni tuan-tuan saya naik kapal terbang. Saya ni tiap-tiap minggu naik kapal terbang. Pengalaman naik kapal terbang ni macam-macam tuan. Baru ni saya naik kapal terbang, 7 je passenger, 7 orang. Loh, meriahnya. Kursi mana aku dah duduk ni, seat mana ni, banyaknya. Mewah sungguh. Ada sekali tu tuan-tuan saya naik kapal terbang, 6 orang. Nyando, relax tuan-tuan. Pramugari pula main. Dia kata, Ustaz boleh tak nak tanya soalan sikit? Boleh. Boleh saya duduk sebelah Datuk? Dia alu-alukan sangat saya cakap. Dia mana faham, tak faham sudah. Tuan-tuan, banyak pengalaman saya. Ada satu pramugari tu tuan-tuan, saya naik. Dia tengok saya naik, dia senyum ke telinga. Ya Allah, semalam tengok Ustaz, hari ni dah jumpa, ya Allah. Apa makcik ni pula ni, terkejut saya.
Saya duduk je tu dia kata, "Ustaz nak minum ke nak apa?" Tak nak sedang minum kat bawah tu. Kalau nak cakap tau, dia muna mandi. Ustaz saya dah perasan dah. Dia ni nak kat aku asal dia. Lain macam saya cakap. Bila habis kapal terbang dah elok lah di atas tu, dia main tinggung di bawah. Dia kata, "Ustaz, saya setiap hari dengar ceramah Ustaz, minat sangat. Bagus, terima kasih. Ustaz, saya dah mak saya umur 66 tahun. Habis tu, Ustaz nak tak kahwin dengan mak saya?" Astagfirullahalazim, tuan-tuan. Punah harapan aku, tuan. Aku ingat dia, rupa mak dia. Tuan-tuan, baru ni ada satu pramugari tanya saya, dia kata, "Ustaz, dia bertunang. Tapi dia kata, dalam tempoh ni, macam tak serasi lah Ustaz. Macam tak ngam ni Ustaz." Sebab ada orang tanya pada saya, dia kata, "Ustaz, tadi Ustaz cakap cari yang beragama. Yang faham agama kita boleh tanya, yang faham agama kita boleh tengok, yang reti agama kita boleh nilai. Tapi akhlak Ustaz, akhlak kita tak boleh nilai. Masa bercinta memang romantik, masa bercinta memang baik. Datang raya jumpa mak bapak kita pun cium tangan Ustaz, oi. Tapi lepas kahwin, menantu tu jadi hantu. Suami saya ni kedekut. Waktu bercinta hari tu dia tak kedekut. Lepas kahwin dia kedekut. Macam mana Ustaz? Dah menikah baru tahu." Sebab tu saya cakap tadi, pramugari tadi kata bertunang. Saya cakap sebab itulah Islam membenarkan kita bertunang. Dalam tempoh bertunang itulah tuan-tuan tengok dua benda ini, sama ada dia jodoh bagi aku atau tidak. Jangan kita bila bertunang ni kita anggap kita mesti menikah dengan dia. Ada orang yang bila bertunang pergi Bandung nak buat kad kahwin. Ada orang yang pergi ke Bandung sebab cari mi. Yang mana faham tak faham sedang tak. Ada orang yang tempoh bertunang ni kerja dia berjalan saja. Segala pulau dia pergi. Pulau Langkawi, Pulau Tioman, Pulau Pisang, Pulau Pangkor dia pergi. Sepatutnya dalam tempoh bertunang, apa yang perlu kita buat? Pertama, untuk orang laki-laki menyediakan persiapan nak kahwin. Kalau agama tak cukup, main mengaji. Kalau akhlak tak cukup, pergi mengaji betul. 4 bulan bertunang, 6 bulan bertunang, Pak bagi tempoh. "Kamu betul nak anak pakcik?" "Betul pakcik." "Tapi pakcik tanya tadi subuh kamu jawab 4. Macam mana kamu nak bimbing anak pakcik?" "Tak apa pakcik, saya pergi mengaji." "Aku bagi tempoh hang 4 bulan. Hang pergi mengaji balik. Quran pandai baca tak?" "Fatihah pandai." "Cuba jawab." "Al-Fatihah." Sudah. Ni lawyer buruk betul. Dia kata hal tu je dia tahu lah. Maknanya tuan-tuan, dia nak anak kita pun nak dia. Anak kita perempuan duk gedik kat dapur. Ayah tanya macam-macam lagi balik budak tu. Ayah mu dengar dia tanya tu. Tahulah dia tu imam. Budak tu tahu apa? Mak. Dia aku tu apa ni? Yang anak kita nak, yang budak jantan tu pun nak. Orang main Minang anak kita ni pun syukur tuan-tuan. Syukur. Ingat senang ke anak kita tak orang nak Minang? Tadi saya singgah ziarah satu saudara saya di kampung. Nak main singgah sat. Masa ziarah kawan stroke saya pergi ziarah apa semua. Elok nak balik, jiran sebelah main nak ambil gambar. Duk tengok ustaz lah TV yang hari ni depan mata. Makcik duk mana? Makcik duk Kuala Lumpur. Balik kampung saja tengok. Ni siapa? Ni anak makcik. Oh bagus. Kerja di mana? Oh meniaga. Oh bagus. Suaminya di mana? Elok ustaz tanya suami pun. Tak ada suami lagi ustaz. Tuan-tuan, tak ada suami. Anak kita umur 20 orang main Minang. Yang dia ni umur 10. Tak ada orang masuk ni. Sebab tu bila anak kita ada orang main Minang, alhamdulillah. Tapi cuba tengok apa masalah dia. Mak, usah cakap kat ayah, terimalah. Tak, dia tak reti tu mak. Kita suruh dia pergi mengaji. Ikut kelas pengajian. Suruh dia baca Quran. Suruh dia masuk kelas agama.
Besok kalau mak tolak, pak tolak, siapa nak terima cek mak? Cek dah 28 mak. Saya agak cek. Mak tolonglah cek mak. Ceklah cek macam mana mak. Dia 2 kali cek mak. Jadi akak-akak bila dapat suami macam tu, selotok malam tu. Abang weh, Rosli tu Maiminah anak kita pun syukur pada Allah. Abang tanya dia macam-macam, memang dia tak boleh jawab. Tak, aku tak tanya apa. Aku tanya kalau laki mati, tinggal isteri dengan 2 anak, 2 jantan, 2 perempuan. Mereka tu dapat berapa paraid? Aku tanya hak tu ya. Astaghfirullahalazim. Abang oi, yang tu kalau pergi tanya ke tu imam tak jawab. Ambil tanya dengan budak tu. Pada-padalah. Sebab tu tempoh bertunang suruh pergi belajar. Yang kedua, tempoh bertunang untuk apa? Tengok akhlak. Akak-akak, kalau anak kita bertunang sekarang, tengok akhlak. Dalam bertunang ni pun anak kita duk teriak malam-malam, hempah pintu, tak keluar makan. Panggil anak kita, kenapa ni kan? Tak tahulah mak. Abang bidik tu belum kahwin dah marah kita dah. Kemarin pinjam 500, hari ni nak lagi 500. Dia nak buat apa? Nak tukar motor lain, kita tahu lah mak. Tak bagi, dia kata nak putih tunang. Putih je lah, putih. Oh, mak marah. Itu kalau putih macam mana? Putih je lah. Belum kahwin pun kamu dah seksa. Berkahwin tu macam mana? Dengan mak dia minta duit. Itulah maknanya bertunang. Kalau bagus, teruskan. Kalau tak bagus, cari yang lain. Bukan maknanya waktu bertunang tu kena setia. Nampak? Engage tak? Telefon engage ke? Tak, dah engage. Nampak? Dah tunang dah pun. Yang datang ni, perangai tunang kamu buruk. Penipu, pemukul, panah barat, tak semayang, tak puasa. Apa nak jadikan suami pula? Bulan Ramadan, orang puasa, dia tak puasa. Bila tanya, awak tak puasa awak? Tak bangun sahur. Tak bangun sahur, sahur bukan rukun puasa awak. Tak apalah, nanti qada. Kalau yang ini agama dia boleh ambil berat, sedangkan itu dengan Tuhan, macam mana besok dia kahwin dengan kita, nafkah kita macam mana? Macam mana nafkah kita? Kalau dengan Tuhan punya hak pun dia tak tunaikan, dengan kita lagi-lagilah susah dia nak tunaikan. Sebab tu tuan-tuan, saya cakap pada pramugari tadi akak, sebab itulah Islam suruh bertunang. Dalam tempoh bertunang, tengok, perhati, nilai elok-elok. Kalau bagus, alhamdulillah. Kalau tak bagus, cari yang lain. Minta pada Allah ganti yang lebih baik. Jangan menangis bila putih tunang. Saya kalau orang datang putih tunang, saya kata apa kat dia? Ustaz, anak saya putih tunang, alhamdulillah, bagus. Bagus saya cakap. Yalah, daripada putih nikah. Putih nikah dia jadi janda. Putih tunang jadi anak dara lagi. Belum janda lagi, saham tinggi kita. Ustaz, kalau dia kahwin, dia bercerai, Ustaz kata apa pula? Alhamdulillah, dia bercerai. Awak dia pula Ustaz, baru anak seorang. Kalau bercerai anak 8 lagi kesian. Kalau anak seorang, orang ramai nak lagi. Kalau anak 8, payah dia. Ustaz, dia anak 8, suami cerai dia Ustaz. Alhamdulillah, nasib baik anak 8. Kalau 20, lagi susah. Saya cakap macam tu je tuan-tuan. Sebab kadang-kadang orang perempuan ni hati tisu. Tunang tinggal, teriak. Tunang keluar dengan perempuan lain, teriak. Tunang tak jawab WhatsApp, teriak. Dalam Facebook dia ada satu perempuan mana tak tahu duk like dia apa semua, tiap-tiap kali like, tiap-tiap kali komen. Sekali tunang dia jawab pula, marah pula. Marah apa sebab? Tak marah macam mana Ustaz? Ustaz nampak tak kemah Mina kat depan? Kemah Padang Arafah. Nampak? Ustaz tahu tak minggu depan anak saya nak kahwin. Tiba-tiba tunang dia lari Ustaz. Lepas tu anak je mana? Duduk dalam rumah. Minggu dah tak pergi kerja. Duduk teriak. Kerja apa? Cikgu sekolah. Lepas tu cikgu tak boleh pujuk. Duduk mai, guru besar mai, PKM. Semua mai. Jaga pun mai. Pujuk. Apa ni sampai kerja tak pergi? Hanya pasal tunang tu. Kita pergi tanya dia, tunang awak mana?
Afrika lah. Dia balik mana? Balik kampung dia kat Afrika. Tiba-tiba je balik. Tak lagi seminggu lagi, tak apa punya laki-laki tak. Kamu dengar tak Ustaz Kazim cakap hari tu, kalau kita kehilangan seseorang, kita minta pada Allah, minta Allah ganti yang lain. Dah, semalam dah doa dah, ya Allah, gantikan Afrika lain pula. Oh sudah tuan. Yang benar faham, tak faham sudah. Baik. An Abi Hatim Al-Muzanni qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ja'akum man tardawna dinahu wa huluqahu fankihuhu. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dengan panggilannya Abi Hatim Al-Muzanni radhiyallahu an, katanya, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila datang akan seorang daripada sekalian kamu, orang yang meminang kerana seorang yang kamu sukakan ia berkahwin dengan anak perempuan kamu, sukamu itu kerana agamanya, maka nikahkanlah oleh kamu sekalian akan orang yang kamu berkenan akan agamanya dan perangainya dengan anak perempuan itu. Sebab pun disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima pindangan dan menikahkan anak yang perempuan dengan orang yang disebutkan tadi kerana besar kelebihannya. Seperti yang akan datang, dua orang ni, seorang ni ada dua sifat ni. Agama dia bagus, akhlak dia bagus, penyayang, penyantun, pemurah, lemah lembut, hormat mak bapak, tu akhlak. Maka kata Nabi, terima. Ustaz, saya tak nak terima sebab gaji dia murah Ustaz. Saya tak nak terima Ustaz sebab dia tak handsome Ustaz. Saya tolak Ustaz sebab apa Ustaz? Dia tak ada rumah Ustaz. Apa jawab Nabi? Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun. Jika sekiranya tiada sekalian kamu menjunjung perintah yang aku suruh tadi, nescaya akan jadi satu fitnah di bumi dan akan jadi kebinasaan kepada kamu. Nabi sebut, kalau dua orang, dua sifat didatang minang anak kita, kita reject, tolak, apa akan jadi pada kamu? Fitnah. Subhanallah tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok kadar perceraian hari ini. Menakutkan tuan-tuan. Menakutkan. Yang menikah sama ramai dengan yang bercerai. Satu. Yang kedua, tuan-tuan cuba tengok hari ini apa jadi pada anak-anak kita yang berkahwin tanpa melihat kepada agama dan akhlak. Jadi rosak tuan-tuan. Menakutkan kita hari ini, terang-terang perbuatan maksiat, terang-terang fahaman yang tak betul. Saya tadi baca orang-orang forwardkan pada saya satu Facebook, satu lelaki-lelaki. Dia kata, Ustaz tolong komen sikit. Dia kata kalau dekat-dekat nak kiamat, matahari naik daripada sebelah barat. Mekah naik dulu matahari daripada sebelah barat. Malaysia lambat sikit. Soalan dia, kalau orang di Malaysia bertaubat waktu tu, Allah terima tak taubat? Orang Mekah boleh tak telefon dekat orang Malaysia, woi, kami matahari naik belah barat lah, hampa lepas ni pula tunggu. Dia faham lagu tu. Dia kata, Ustaz boleh dah naik kapal terbang daripada Mekah mai ke Malaysia sebab Malaysia masih malam masa tu. Oh, tuan-tuan nampak ada hari ni pemikiran dia. Sampai dia cakap ada orang yang menjadikan berhala tu Tuhan. Tak, dia nampak berhala tu dan dia jadi Tuhan. Tetapi ramai orang yang tak nampak Tuhan tetapi menjadikan Tuhan tu berhala. Duk sembah dia. Tuan-tuan, hari ni fahaman macam-macam. Kita takut anak kita ni jadi free thinker. Orang yang mempunyai pahaman yang macam-macam. Dan hari ini jadi sungguh tuan-tuan. Sebab kita tak teliti. Belum masuk lagi dengan pahaman-pahaman khilafiyah. Belum masuk lagi dengan pahaman yang cerca merba, yang mari macam-macam. Anak kita ni perempuan, dia boleh ikut laki-laki ni boleh mempengaruhi dia. Yang kita duk didik dia 22 tahun, 25 tahun kita didik dia. Dia balik-balik ni tuan-tuan, tudung tak pakai. Bila tanya awak tak pakai tudung, mak, kenapa mak? Mak ambil wuduk apa mak? Basuh muka, tangan, kepala, kaki yang wajib. Okey, muka mak tudung lah? Tak. Tangan tak tudung. Mak,
Sebab itulah kepala kita pun tak payah tuduh. Sebab kepala kita ni macam muka. Bila muka kotor, kita basuh. Bila kepala kita ni kotor, kita basuh. Kenapa kotor? Sebab tak pakai tudung. Sebab itulah mak, sebenarnya tak wajib pakai tudung mak. Mana kamu belajar? Abang Bidin? Tuan-tuan, ingat tuan-tuan nak senang ke nak letihkan balik? Ingat senang. Saya sebagai penceramah ni tuan-tuan duk jumpa orang macam ni. Bila tanya siapa kata? Suami kata. Hari ni kenduri kahwin dia. Anak dia kahwin. Tuan-tuan tahu apa dia buat? Dia jamak subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Dia buat 5 siap-siap dalam waktu subuh. Laki bini jamak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila dia tanya boleh ke bang jamak? Tuhan pun faham hari ni kita menikah anak kita. Dia ingat Tuhan tu pak menakan dia, tuan-tuan. Sebab tu kita kena sayang. Sayyidina Ali kata apa pada kita? Kalau kita kahwinkan anak kita dengan orang yang tak ada agama, dia boleh memutuskan silaturahim dengan kita. Betul, tuan-tuan. Sebab tu disuruh kepada kita pilih ni. Saya tak kata orang yang baru masuk Islam tu tak bagus. Saya tak kata. Tapi dia baru sangat masuk Islam, disuruh dia mengaji agama. Hari ni masuk, hari nak nikah, boleh, sah. Disuruh mengaji. Sebab saya, pengalaman saya tuan-tuan, banyak saya jumpa. Ada orang yang kahwin, dia masuk Islam, dia kahwin start supaya dia dapat anak kita. Lepas tu dia buat lari. Dan kita pun tak tahu lepas tu anak kita agama apa. Pergi mengaji dulu, pergi kat perkimkan dulu, buktikan dulu hang mengaji ni. Sebab tu kadang-kadang orang pejabat agama tanya, hang masuk Islam ni nak nikah ke? Kita marah pula dekat orang pejabat agama, apa ni dah dia nak masuk Islam aja lapan tanya pula. Mereka tanya tu sebab ada kes. Ada kes tuan-tuan. Cari. Saya ada satu kes yang minta tolong saya, anak dia hilang. Bertunang, hilang. Saya tanya, pi mana? Dia ikut tunang dia. Oh, kalau gitu pergi cari mau tunang dia lah. Pi lah, alamat tak betul. Lah, yang main minang hari tu siapa? Yang main minang dia kata mak dia lah, pak dia lah, dia lah kawan dia satu kereta. Mak dia, pak dia, kawan dia, dia. Jadi kami tengok mak dia bagus, pak dia pakai piah putih, kami terima lah. Abang tak picek dia di kampung? Dah. Abang tak kenal mak pak dia? Dah. Orang tengah tak ada? Dah. Dia pun kenal-kenal itu, kenal kat market. Tu dia kata nak pergi beli cadar lah apa, pergi tengok cadar. Pergi lah, pergi melah tak balik Ustaz. Oi. Sudah. Tuan-tuan tahu tak dia pun pergi mana? Saya buat, saya doa, baca Yasin. Mak dia telefon, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, saya jumpa lah. Di mana? Di KL. Tahulah di KL di mana? Di hotel Ustaz. Hak macam dia 4 orang lagi Ustaz. Campur dia 5 Ustaz. Dia pun nak jual anak kau Ustaz. Nasib baiklah boleh main Ustaz. Rupanya modus operandi dia pun disindiket. Dia upah Pak Ji ni jadi pak dia. Dia upah Mak Ji tu jadi mak dia. 4 orang bergerak. Hang pak aku, hang mak aku, hang kawan aku. Pergi Minang dia. Akhirnya orang kampung ni jadi percaya ni pak dia tuan. Bila dah bertunang, boleh bawa berjalan. Bila boleh bawa berjalan, dia nak jual. Sebab tu adik-adik, oi, berhati-hati. Ni hak saya jumpa, saya cakap ni pengalaman saya. Yang lebih menterujakan siapa? Siapa yang lebih teruja? Siapa lebih teruja? Yang lebih teruja anak dara yang main Minang tu, isteri dia. Teruja lah. Muslimah sejati. Saya tak sangka Ustaz. Saya semayang asar. Lepas tu ada akak ni, dia salam dengan saya ni. Bang, dia kata, akak dah lama tengok saya. Dia dah lama tengok saya Ustaz. Kemudian dia cakap dia ada suami dan dia nak jadikan saya madu dia Ustaz. Saya tak diterima. Tak sangka Ustaz. Ni tuan-tuan saya jumpa. Modus operandi dia cari perempuan-perempuan yang lambat kahwin 36, 38. Yang ada kereta Vios di belakang. Yang ada kereta Camry, Honda Accord, dia ada semua.
Dia tengok hang kerja apa, hang kerja apa, hang kerja apa. Apa sindiket dia? Isteri dia pergi jumpa perempuan ni. Kak berkenan kat hang. Kak ni kalau boleh nak jadi madu dengan hang, kak boleh terima. Tukar nombor telefon, main jantan semua, dia terima. Dia kata kat pak dia, "Pak, saya dah 38, Pak. Kalau saya tak kahwin, Pak, sampai ketua saya tak kahwin. Biarlah, Pak, walaupun saya madu nombor 2 pun tak apa. Madu pun terima, Pak." Terima, tuan-tuan. Bila dia terima, apa berlaku? Pinjaman atas nama isteri dia. Duit isteri nombor 2 ni semua dia kebak, dia cukong habis, lepas tu dia tinggal. Sebab tu akak-akak berhati-hati. Jangan bila sebut jadi terus. Kadang-kadang kita ni orang duk balik cikgu sekolah, rupanya Mika cikgu sekolah, tapi teman ni menoreh getak. Mana gayanya kita tak sebaya, teman cuba juga terus menggodek. Ni cerita os dulu. Kadang-kadang orang laki-laki ni akak, kita ni cikgu sekolah, balik duk tunggu bah kat pondok bah. Laki-laki ni naik motor scrambler, naik RX ke, RR ke, LR ke, semua yang ada lah. Duk piwik, selagi tak dapat dia ngorak, selagi tak dapat dia ngorak. Akhirnya akak ni tergoda. Bila tergoda, tuan-tuan, waktu bertunang tu, dia suruh buat apa? Dia suruh buat loan peribadi atas nama cikgu, 25,000. Tuan-tuan, bila dah bertunang 2 bulan, dia buat putih. Dia bawa satu perempuan lalu depan cikgu sekolah tu, bergaduh, tuan-tuan. Bila bergaduh, putih tunang. Sekarang ni cikgu ni duk bayar bulan-bulan 25,000 sebulan. 25,000 tu tunang dia balun. Hutang atas nama si perempuan, tunang balun 25,000. Bila putih tunang 2 bulan dia bulan, tiap-tiap bulan duk bayar. Yang ni yang Nabi sebut. Agama bagus datang, akhlak bagus datang, hang tolak, hang nak yang sadar. Sekarang bukan sadar, sedih. Kita hari ni pilih hak lawa, hak cun melecun. Yang agama kita tak pilih. Baik, bermula fitnah yang boleh jadi itu apa? Dengan sebab memilih orang yang bersifat lain daripada sifat beragama dan berperangai dengan tidak baik. Yang pertama, jadilah anak yang perempuan itu berkahwin dengan orang jahat. Yang saya kata tadi lah, nikah awak lari tak balik dah. Tak balik dah, tuan-tuan. Tak tahu pitak tak mana. Yang kedua, atau orang kaya yang tidak beragama. Daripada duk bertudung lah pakai skirt, berubah habis lah. Atau orang yang bernama tetapi tidak beragama. Pi rumah anak ni arak ni. Orang tanya kat saya, "Ustaz, saya pergi rumah baru ni, saudara saya pergi rumah dia, Ustaz. Dia ada mini bar dalam rumah dia. Arak, Ustaz, weh." Lah. Soalan saya, "Ustaz, boleh tak saya masuk rumah tu, duduk dalam tu, Ustaz? Arak tu ada." Boleh tak, tuan-tuan? Jawapan bulan depan. Ni tajuk bak Minang, ni bukan bak tajuk bak arak, tuan-tuan. Baik, ataupun tiada cenderung kepada kebaikan, bahkan kepada jalan zalim juga. Silap cari menantu. Kita lah duduk di hospital lagi lama daripada duduk di rumah. Duduk bela menantu, kena ketuk dengan lesung, kena pukul. Duduk bela anak kita, mata lebam, ditikam. Tuan tak tengok ke dalam TV, dalam Facebook, dalam macam-macam ni yang duk toreh muka mereka terbelah hanya kerana tak minta nombor password. Isteri tak bagi nombor password, dia belah perut isteri. Mahal nombor password daripada perut isteri lagi. Apa nak jadi hari ni, tuan-tuan? Kemudian maka apabila datang perselisihan yang sedikit antaranya dan antara anak kamu, akhirnya nescaya dizaliminya anak kamu. Adapun menjadi fitnah itu ialah kerana menanti dan memilih orang kaya-kaya, orang yang ada nama datang meminang anak perempuan bagi kamu. Sudahlah jadi sampai tua anak perempuan yang tiada siapa meminangnya. Banyaklah di Mesir sekarang ini yang demikian.
Background kita lah, dia saja Mesir. Dengan kerana menanti orang yang berduit banyak atau yang bergaji dengan tiada pandang beragama dan berakhlak, sudahlah banyak anak dara tua dan orang-orang muda yang tiada berkahwin pun bercerai-cerai dengan setengahnya dengan sebab tidak berlaga perangai mereka, dan lelaki juga tiada beragama dan tiada baik perangai. Hadis ni nak beritahu apa? Dia nak beritahu kepada kita orang laki-laki, kalau nak diterima, nak pinangan kita diterima, abang-abang pun kena buat dua persiapan ni. Jadilah orang beragama dan jadilah orang yang baik akhlak. Kita bina diri kita dulu. Kita rupa tak ada, duit pun tak ada, kerja pun biasa. Kalau nak bagi lawa, jawapan dia beragama dan berakhlak. Orang terima. Ni dah lah duit tak ada, kerja pun intah bukan. Rambut pula Allah, pakaian pula subhanallah, akhlak pula teruk, agama pun teruk. Siapa nak ambil kita? Siapa nak ambil tuan-tuan? Kita ni, hatta kita ni suami ni buta sekalipun. Tapi kalau ada agama, kalau ada akhlak, orang perempuan nak. Tuan-tuan tengok tak dalam TV tu, dokumentari satu suami, satu laki-laki, kaki ni tak ada dua-dua belah, rendah. Tinggi rostrum ni daripada dia. Isteri dia normal, cantik, elok tuan-tuan. Berjalan lambat, suami isteri kena dukung lelaki dia. Kita hak sempurna ni pun tak ada siapa nak. Macam mana dia nak orang ni nak? Macam mana lawa dia dengan kaki dua-dua belah pendek? Macam mana? Jawapan dia senang, sebab dia ni menunjukkan bahawa dia seorang laki-laki yang bertanggungjawab. Dia boleh bimbing isteri dia dan dia boleh jaga isteri dia walaupun keadaan dia macam tu. Jadi sebenarnya tuan-tuan, hadis ni mencabar kita orang laki-laki supaya buat persiapan. Yang mana belum kahwin, tolong buat persiapan. Aku nak jadi yang beragama dan aku nak jadi yang berakhlak. Yang kedua, yang dah kahwin, jadilah suami yang terbaik kepada isteri masing-masing. Nak tengok kita ni baik dengan tak baik, dua orang yang kita kena tanya. Jangan tanya saya, Ustaz Kazim baik tak? Jangan tanya anak murid, semua baik. Tak payah tanya, dua yang tuan-tuan kena tanya. Apa dia? Pertama, tanya isteri. Yang kedua, tanya jiran. Kalau jiran kata dia bagus, baguslah. Kalau isteri kata bagus, baguslah kita. Jadi tuan-tuan, cabaran kita untuk jadi baik letaknya pada isteri kita. Yang kedua, hadis ni nak beritahu apa pada kita? Pada kita pula, pada akak-akak orang perempuan. Janganlah milih sangat. Nak hak Mr. Tari, nak hak dada bidang, nak six pack, 8 pack, boroi pack pun tak apa kau weh. Janji dia ada dua nikah. Yang pertama, agama dia cukup dan dia melaksanakan agama dia, tuntutan agama dia. Dan yang keduanya, dia adalah orang yang sangat berakhlak. Bukan romantik, berakhlak. Baik. Tak ada nak baran, orang yang sabar, orang yang tenang, orang yang mendamaikan. Jadi dua sifat ini kalau kita dapat, alhamdulillah. Abang-abang kalau dapat menantu, akak-akak kalau dapat menantu yang sebegini, sebenarnya akak-akak telah dapat membahagiakan keluarga kita, anak kita sebenarnya. Tetapi kalau menantu jahat tuan-tuan, walaupun seorang daripada 6 menantu, dia seorang je teruk, bahagia rumah tangga kita habis. Kakak yang sulung masalah, adik hak bungsu masalah, sebab hak tengah tu bermasalah. Dia kacau semua sekali. Menantu ni akan tipu habis birah-birah dia. Habis dia tipu tuan-tuan. Sebab tu mak bapak yang bagus ialah cari jodoh yang terbaik untuk anak-anak dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, carilah pasangan hidup betul-betul, oh kawan. Bahagia berseri, rumah tangga aman harmoni. Jadi kesimpulan dia tuan-tuan, jangan kita anggap rumah tangga kita ini benda kecil. Jangan kita anggap suami, isteri, anak-anak ini benda kecil. Benda ini akan melibatkan sampai akhirat.
Bila kita genggam saja tangan wali dia, tangan naib qadi dia, selesai saja sah, maka sejak daripada itu bermulalah soal bicara kita sampai hari kiamat akan dibicarakan. Mak bapak kamu, mak mertua kamu, isteri kamu, anak kamu, cucu kamu. Sebab itu tuan-tuan, buatlah yang terbaik supaya kita juga di hari kiamat menjadi yang terbaik. InsyaAllah kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah dan kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, dan kasihilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi kami sewaktu kami kecil ya Rahman. Ya Allah ya Rahman, pada bulan yang baik, pada hari yang baik ini ya Allah, kami bermohon padamu ya Allah, berikanlah kesihatan kepada kami. Berilah kami kesihatan tubuh badan yang baik ya Allah. Murahkanlah dan berkatilah rezeki kami ya Allah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang menyejukkan mata hati kami ya Rahman. Ya Allah ya Rahman, kami bermohon kepadamu ya Allah, peliharalah negara kami, peliharalah negeri kami daripada segala musibah, wabak dan bencana ya Allah. Sebaliknya berikanlah kemakmuran, keberkatan dan kebaikan kepada kami semua ya Allah. Ya Allah ya Rahman, tetapkanlah kami atas istiqamah kami dalam iman, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya Allah. Tetapkanlah kami, hati kami untuk beribadah kepadamu ya Allah, dan jadikanlah majlis ilmu ini adalah majlis kecintaan kami. Masjid-masjid ini ialah tempat kecintaan kami, dan solat berjamaah adalah solat yang kecintaan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.